Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zakzul Kafri, merupakan market analysis untuk AIM Markets Broker di Malaysia. Dan seperti biasa, setiap hari kita akan ada buat sedikit video berkaitan dengan pair-pair yang ada potensi untuk kita trade secara daily lah. So, hari ni kita nak cerita tentang dua data yang agak best yang dikeluarkan semalam, iaitu berkaitan dengan PMI Services daripada US dollar, dan juga kita nak berbincang tentang CAD yang telah pun CAD ni Canadian dollar lah di mana Bank of Canada telah pun menetapkan kadar yang sama seperti yang sebelumnya ataupun mengekalkan kadar faedah 5%. Okey, sebelum ni 5% dan kekal 5%. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku untuk USD CAD kalau kita lihat secara daily. Harga agak menaik yang kau-kau, tapi kebanyakan impact adalah daripada USD itself. Impact market itu kita dapat lihat banyak impact daripada USD itself. So untuk USD CAD ini, apa yang saya nampak adalah kita tahu bahawa USD akan mengukuh daripada data PMI Services semalam. Okey, yang menunjukkan data positif merujuk kepada ekonomi USD dalam keadaan yang baik. Tapi dari banyak tapi tau, kalau data of ekonomi US berada dalam keadaan positif ataupun baik, ianya sebenarnya tidak mencapai target Fed untuk menurunkan inflation. Sebab kita faham inflation akan naik daripada growth of economy. So sekarang ini US berada dalam growth of economy, berkemungkinan kenaikan 25 mata asas pada bulan Julai itu adalah orang kata tidak berjaya lah. Apa objektif Fed lakukan adalah tidak berjaya kerana inflasi masih lagi berjalan sebabkan growth of economy. So untuk FOMC akan datang, saya yakin mungkin akan ada sedikit kenaikan lagi, mungkin 25 mata asas, sebab kita tahu bahawa Fed menetapkan kadar interest rate maksimum adalah 6.25 dan sekarang adalah 5.5. Kita ada 75 lagi mata asas. So ada 3 lagi kenaikan yang mungkin boleh dinaikkan. Okey, dan selepas tu akan ada penjunaman interest rate secara besar-besaran. Waktu tu nanti kita nak tengok. Alright, so untuk USD CAD, saya meletakkan CAD berada dalam keadaan yang balance ataupun dia tidaklah, ekonomi dia tidaklah laju seperti sebelumnya kerana kita dapat lihat pengekalan FOMC, pengekalan kepada interest rate BOC ataupun Bank of Canada ini memberi satu gambaran bahawa market Canada akan start balance lah ataupun sama seperti yang sebelumnya. So saya merasakan mungkin tidak ada terlalu banyak impact kepada CAD, tetapi kenapa saya nak masuk buy untuk USD CAD disebabkan kekuatan yang kita dapat daripada USD. And of course semua orang tahu kita merancang ataupun meramalkan bahawa USD akan kekal mengukuh sehinggalah next FOMC. Alright, so itu sahaja untuk USD CAD. Untuk detail pricing dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok dekat dalam Telegram saya, ada bagi dekat dalam Telegram. Okay, next kita nak pergi kepada WTI. Saya nak sentuh sikit WTI. So okay, ini adalah WTI di mana pair yang kita rasakan ada potential untuk kita trade. Guys, sekarang tengah isu untuk oil. Okay, so seperti yang kita tahu, semua data-data fundamental ini telah pun saya berikan di dalam kita punya A-Markets punya A-Markets punya Telegram. Okay, A-Market punya Telegram. Kalau tuan-tuan nampak, saya memberitahu bahawa API okey, API untuk bahan mentah AS menurun sebanyak 5.521 juta tong dalam waktu 1 minggu. Daripada 1 September sampailah sekarang. Penurunan yang agak banyak daripada 1.4 kepada 5.52. So dekat sini kita dapat lihat bahawa PMI untuk ISM bulan Ogos adalah 54.5. So ini kita tahu. Dan untuk WTI, satu data yang agak penting yang tuan-tuan perlu tahu adalah Iran pada masa ini keluarkan minyak dengan 3.1 juta tong sehari, dan Iran ada rancang untuk tingkatkan kepada 3.4 juta tong sehari. So benda ni macam saya cakap,
untuk mengurangkan kadar kenaikan mendadak harga minyak lah. Sebab tu dia keluar banyak-banyak macam tu. So apa yang saya boleh katakan untuk WTI ni akan berlaku penyusutan daripada inventory minyak mentah APIS yang menurun 5.521 ni memberi impact kepada WTI. So that's why saya voting for sell untuk WTI dan diramalkan di dalam zon 86 dan 87 ini adalah zone supply area yang sesuai untuk kita masuk sell. Yang ni adalah H4 saya pergi ke H4 lah. Okay. Daily Sekejap. Saya tengok. Oh sorry. M13. Okay, kita ambil dekat M13 saya lupa pula zone saya ambil. Okay, dekat M13 dan kita tunggu price untuk pullback masuk ke dalam supply area dan boleh start untuk kita masuk sell. Cuma berhati-hati kerana data fundamental agak mix up. Ada yang positif, ada yang negatif, jadi susah untuk kita nak meramalkan secara tepat. Dia boleh jadi naik dan dia boleh juga jadi turun. Alright, so itu adalah dua pair yang saya boleh kongsikan setakat ini untuk tuan-tuan. Lagi satu berkaitan dengan gold. Saya masuklah sikit gold walaupun saya tak bagi data untuk gold. Tetapi apa yang kita ramalkan yang ni adalah yang sebelum ni. Kita pergi yang ini ada pun sebelum ni juga. Manakah data-data saya? Okay, so ini adalah zone di mana saya mengambil satu data yang kita ambil di H1 tak silap saya data ni. Okay, data di H1 ini untuk kita ambil satu buy action. Cuma untuk buy ni agak sedikit bahaya kerana possibility untuk price terus terjun tu adalah tinggi kerana belum ada structure breaker yang berlaku. Okay, structure breaker berlaku apabila breaking kepada resistance tersebut. So saya akan start untuk ambil buy selepas breaking di area. Kalau selagi tak breaking agak sukar sebab mungkin pullback ni significant drop atau ada sedikit pullback dan terus price akan terjun kan. So kita takut pricing untuk gold ni tengah melakukan downtrend sebab memang tak ada apa-apa confirmation untuk buy. So saya just tanda just this area sebab dekat sini kalau tuan-tuan nampak dia berada di dalam satu strong zone sebenarnya. Okay, satu resistance, satu support, SNR yang strong dan juga demand area yang agak strong dekat sini. So kat sini macam saya cakap dia adalah strong zone. Cuma belum lagi ada petanda-petanda bahawa price akan terbang. Kita akan tunggu kita akan tunggu nanti secara keseluruhan lah. Okay. Okay, itu sahaja untuk gold. Sedikit sajalah untuk gold. Apa-apa pun nanti saya akan update semula pada selepas kita malam ni kita ada live dekat saya punya TikTok dan saya akan bincangkan berkaitan dengan kadar pengangguran semasa dan daripada situ mungkin dapat membantu kita market untuk US dollar. Alright, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Kepada tuan-tuan yang masih lagi belum join kita punya Telegram, silakan join, klik di bahagian description. Banyak saya kongsikan dekat situ secara fundamental dan juga style mapping. Dan insyaAllah you guys boleh tengok-tengok saya punya mapping yang lepas. Alhamdulillah setakat ini kita boleh katakan 70 to 80% agak valid lah. 30% tu biasalah on and off kan. Ada yang sebahagian dia half valid, ada yang tak valid langsung. Tapi saya boleh katakan antara good AOI, area of interest yang saya bagi kebanyakannya adalah trigger. Saya tak naklah cakap saja, tuan-tuan boleh masuk dan try untuk join Telegram tersebut. Alright, selain daripada itu saya juga nak ingatkan bahawa esok malam kita akan ada satu seminar untuk intermediate level. Tak adalah intermediate sangat, dia at least dah ada basic, boleh dah masuk esok. So untuk esok kita ada topik yang agak menarik untuk kita bincangkan. Jadi siapa yang berminat boleh join kita punya webinar, boleh masuk di dalam Zoom yang akan diberikan di dalam group nanti. Alright, kalau contoh tak ada dalam tu, you guys boleh PM admin untuk dapatkan link kelas esok malam. Kita ada dua kelas, satu pada hari Jumaat dan satu lagi pada hari Isnin. Isnin adalah banyak basic topik lah. So hari Jumaat tu lebih fokus kepada intermediate punya kelas.
Alright, so itu saja setakat ini. Semoga kita berjumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.